Okey, cikgu mula tunjukkan dia punya jawapan. Yang pertama, nombor 1 ni adalah 5 cm. Dia bagi tahu dah kan. Yang kedua, yang ni, nombor 2 tu panjang lengkok. Lengkok. Jadi kalau lengkok kita nak cari panjang dia, formula dia 2 pi J darab sudut per 360. So, masukkan data dia 2 kali 22/7. Yang ni pi dia bagi tahu. Okay, jejari dia kena tahu pusat dia. Pusat dekat sini, lengkok kat sini, so inilah jejari dia. Dan jejari itu sama dengan 7. Okay, sama dengan ni lah. Sudut dia dekat pusat. Sudut dekat sini. Itu 90 darjah. Okay, tekan kalkulator kita akan dapat 11. Itu nombor 2. Nombor 3, dia dah bagi tahu kat situ 3 cm. Itu nombor 3. Nombor 4 adalah lengkok juga. Yang keempat tu adalah lengkok. So nak cari panjang lengkok, formula dia 2 pi J darab sudut per 360. Masukkan data dia. 2 kali 22/7 darab jejari. Okey, berapakah jejari bagi nombor 4 tu? Okey, nak tahu jejari kena tahu pusat dulu. Okey, pusat nombor 4 dekat sini. Ni pusat dia. Ni lengkok dia. So jejari adalah daripada lengkok ke pusat. Ni jejari dia. So berapakah panjang jejari dia? Okay, jejari dalam bahasa Inggeris radius. Cikgu lupa nak layan pelajar DLP kat sini. So kena alert dengan istilah DLP lah kan. Dia panggil 2 pi R. Dia tak panggil J, dia panggil R sebab radius. Jadi radius dia adalah berapa radius kat situ? Jadi kalau tengok dekat sini, yang ni adalah, okay, cuba label kat sini. Yang ni adalah 16. Ni 16. Lepas tu yang ni 3. Yang ni pula 7, sama macam atas tadi. Okay, yang ni 7, ini pun 7 lah. Jadi semua sini 16, ni 16. Yang ni 7, yang ni 3. So berapakah baki kat situ? Okay, 16 tolak 10 lah. Sebab tolak 7, tolak 3, tolak 10, jadilah 6. So ini 6 lah. So jari dia adalah 6 kat sini. Okay, lepas tu sudut dia 30. Okay, tekan kalkulator kita akan dapat panjang lengkok yang keempat tu. Jawapan dia 3.14. Okay, ambil 2 tempat bahan. Cikgu tahu ramai DLP dalam ni. Tapi cikgu lupa nak guna istilah DLP juga kan. Istilah English. Tapi saya rasa okey je kan. Sebab matematik ni dia panggil calculation. Awak tukar sendiri lah. Bila cikgu sebut 2 pi J, awak yang DLP ni awak buatlah 2 pi R. R tu radius. Bila cikgu sebut panjang lengkok, awak kena tahu lah itu adalah arc sebenarnya. Panjang lengkok dalam bahasa Inggeris adalah arc. ARC. Jadi awak kena alert lah dengan istilah. Tapi dalam matematik ni tak ada masalah sangat. Sebab calculation tu yang penting kan. Bila awak faham calculation, bahasa apa pun kita boleh jawab. Ya, Muhsin, ada nak tanya? Kalkulator awak kira dapat 3.17. Ya ke? Sekejap, kita tekan sekali lagi. Cuba dapat 3.14. Cuba tekan sekali lagi. Dapat tak 3.14? Kadang-kadang kalkulator ni awak kena tahu dia punya mode dia. Sebab kalau tak pandai guna kalkulator,
Nampak macam mudah itu kan, tapi kalau salah setting semua nanti jadi masalah. Okey, Musin cuba tekan dapat juga 317 ke? Kalau dapat cuba nak tunjuk nak betulkan setting kereta awak tu. Dia dapat 317. Okey, jap. Okey, tengok sini. Musin, cuba buka kereta awak ni. Dekat kereta, pastikan dia jangan ada huruf lain selain pada huruf D. Okay, tengok dekat kereta ni, dekat atas ni, jangan ada huruf lain. Nampak tak kereta cikgu ni? Nampak kan? Okey, so dekat kereta ni pastikan ada huruf D saja. Ataupun kalau ada huruf M, tak ada masalah. M tak ada masalah. D ataupun M. Dua ni okey. Kalau bukan D atau M, tu setting tu salah. Jadi awak kena tekan mode ni sampai jumpa DEG ni, dia ada macam ni. So awak tekan 1. Bila tekan 1, dia akan keluar D balik lah. Dah settle Musin ke kereta awak? Tidak dapat juga. Apa yang setting awak? Sekejap, apa lagi? Apa yang dekat kereta awak tu ada? Ada D saja ke ada benda lain juga? Ada D je. Kereta ni kot, pirate kot. Kadang-kadang kereta ni dia apa benda boleh jadi macam tu Cikgu tak duduk dekat awak jadi cikgu tak tahu. Okey, teruskan nanti awak check boleh lah dia dapat 314 tu. Okey, yang seterusnya yang kelima, okey, cuba download sabuk ingat ni. Okey, yang kelima adalah panjang garis ni. Ini nombor 5. Nak cari panjang garis ni, kita kena buat theorem Pythagoras kat sini. Okey, nak cari panjang nombor 5 tu, kita kena fokus dekat sini. Segi tiga besar ni, 1 2 3 ni. Jadi yang ni 12, yang ni 16. Jadi kita boleh carilah panjang hipotenus tu. So hipotenus adalah 12 kuasa 2 tambah 16 kuasa 2 punca kuasa 2. So tekan kereta kita akan dapat 20. Okay, 20 tu mesti panjang semua ni lah. Ni 20. Sini ke sini. Okay, nak cari nombor 5 macam mana? Tadi ni kita tahu bahawa panjang sini, jejari bagi bulatan kecil ni, yang ni, adalah 6. So kalau ni 6, yang sebelah sini pun 6 juga. Okay, so kalau itu 6, 20 tolak 6 lah, itulah nombor 5. So, nombor 5 yang terakhir tu adalah 20 tolak 6, 14. Ini nombor 5 ni sebenarnya 14. Jadi kita dah dapat ke 5 tu, tambahlah semua sekali. So, oleh itu, perimeter adalah 5 tambah 11 tambah 3 tambah 3.14 tambah 14. So, dapatlah jawapan dia. Jawapannya 36.14 cm. Okey, boleh? Ada nak tanya? Okay. So, kalau faham, kita bergerak soalan seterusnya. Nombor 6. Okay, nombor 6 ni, diminta kita cari nilai X, soalan A tu, nilai X, diberi pada kita panjang lengkuk. Okay, soalan ni diberi panjang lengkuk. 5.5 ni panjang lengkuk. Okay, so kalau diberi panjang lengkuk, itulah clue dia. Maksudnya nak cari X ni, clue dia panjang lengkuk. Jadi kita guna formula panjang lengkuk lah. Panjang lengkuk adalah 2 pi J darab sudut per 360. Okay, untuk soalan kita ni, kita kena replacekan data dia, masukkan data dia. Panjang lengkuk dia bagi tahu dah 5.5. So tulis kat sini 5.5. So 2 tu 2 lah. Pi tu yang ni lah. Okay, jejari dia adalah X. So tulis X kat sini. J tu adalah X.
sudut 90. Ni sudut per 360. So nak cari X ni, kita kena buat persamaan linear lah. So 5.5. Okey, yang sebelah sini ni, awak tekan kereta je semua sekali ni. Semua ni tekan kereta. Itu siapa nak tekan kereta lah. Tapi siapa nak belajar potong, nak buat slow-slow, dia nak mahirkan dia punya sifir dia, okey je, tak ada masalah. Tapi kalau nak cepat, kita tekan kereta je. So tekan je. 2 kali 22 per 7 kali 90 per 360. Kita akan dapat point. Dekat kereta tu tulis point. Tapi cikgu prefer kita guna fraction. Bila kita guna point, kita akan buang point yang belakang tu. Bila kita buang, sebab dia panjang sangat kan. Bila panjang kita nak bundarkan lah. Bila kita bundarkan, nanti dia akan jejaskan jawapan akhir kita. Jadi cikgu syorkan kita pakai fraction. So kita akan dapatkan sini 11 per 7. 11 per 7x. Tekan semua sekali dalam kotak hijau tu, awak akan dapat 11 per 7. Okay, lepas tu sekarang ni kita nak kira x lah. So kita dah belajar dekat form 1 dulu, iaitu buat persamaan linear. Dan kita pun dah belajar lah dekat rumus algebra. Maksudnya soalan ni patutnya awak mahir lah. So dekat rumus algebra kita dah belajar dah. Macam nak cari x ni, alihkan satu-satu lah kan. Alih 7 dulu, lepas tu alih 11. So dia akan jadi 5.5 ni akan darab 7. Lepas tu akan per 11. Dapatlah X. So 7 ni pindah jadi darab. 11 pindah jadi bahagi. So tekan kereta, dapatlah X dia. Lihat kat sini. X adalah 5.5 kali 7 bagi 11. So jawapannya 3.5. Itulah jari dia. Ataupun X. Soalan tu minta X, so X lah. Okay, tekan kereta hijau tu. Kita akan dapat yang ni. Okay. BCD sama juga soalan dia. Okay, soalan B pula. Diberi bahawa panjang lilitan sebuah bulatan ialah 30 pi. Berapakah panjang diameter bagi bulatan ini? Okay, dia bagi panjang lilitan. Apakah formula panjang lilitan? Ataupun lilitan saja. Kadang-kadang buku disebut lilitan. Kadang-kadang buku disebut panjang lilitan. Sama je lah sebenarnya. So, panjang lilitan dengan panjang lengkuk, formula dia adalah sama saja sebenarnya. Lengkuk ke lilitan sama. So, lilitan formula dia adalah, kita lihat kat sini, lilitan ataupun lengkuk sama je, 2 pi j darab sudut per 360. Cikgu dah cerita dah panjang lebar sebelum ni pasal lilitan ni. Dan ada student yang ada cikgu yang dia cakap letak sudut. Ada cikgu cakap tak payah letak sudut. Kalau lilitan tak payah letak sudut. Tapi cikgu punya style, cikgu suka kalau letak sudut ni. Sebab apa? Sebab semua benda letak sudut. Senang cerita macam tu. So nanti kita tak tertinggal. Tapi kalau sekejap kita letak, sekejap tak letak, nanti tempat yang patut kita letak, kita tak letak. Dah salah. Jadi kalau siapa-siapa yang boleh ingat, lilitan 2 pi j saja. Ataupun dalam Inggeris, dalam DLP 2 pi r. 2 pi j saja, tak payah letak sudut. Kalau lengkuk, letak sudut. Gitu. Tapi kalau susah nak ingat, semua letak sudut. Itu senang nak ingat lah. Tapi teruk-teruk sangat lah kan, takkan tak boleh ingat kan. Jadi kita masukkan data dia. Okay, lilitan ni nak letak sudut, tak letak ni? Tak apa je, letak ni. Untuk siapa yang tak nak letak pun tak apa. Okay, so 2 kali 22 per 7. Okay, nak letak tak pi ni 22 per 7? Okay, pi dia tak bagi tahu 22 per 7. So kalau dia tak bagi tahu, nak guna 22 per 7 pun tak apa. Tetapi soalan kita ni dia bagi tahu lilitan dia 30 pi. So menunjukkan pi tu dia tak tukar. So kita kat sini jangan tukar pi lah, biarkan pi. Sebab dekat sini ada pi. Lilitan tu 30 pi. Okay, katakan dekat sini tak ada 30 pi ni, tak ada pi ni. Tak ada pi ni. Yang ni awak kena letak lah. Sama ada 22 per 7 ataupun 3.142. Ikut arahan soalan. Biasanya soalan dia akan bagi tahu lah. Kalau pi itu perlu ditukar, dia akan bagi tahu berapakah nilai dia. Tapi kalau macam soalan kita ni, dia tak bagi tahu pi dia. Kenapa dia tak bagi tahu? Sebab dekat sebelah sini 30 ni ada pi. 30 pi ni ada lilitan. Jadi kalau kat sini ada pi, yang sebelah sini pun biarkan pi dia, jangan tukar-tukar. Okay, so biarkan kat situ. Okay, jari dia tak bagi tahu dan kita nak cari itulah. So J kita biarkan. Okay, berapakah sudut kalau lilitan? Kalau lilitan sudut dia adalah 360. Kalau lilitan sudut dia adalah lengkap. Pusingkan lengkap 360 per 360. So kita boleh potong lah. Sebab tu ada setengah-setengah kaedah. Dia tak bagi letak. Kalau lilitan jangan letak sudut. Tapi sebenarnya nak letak boleh. Tak nak letak pun tak apa. Gitu So siapa-siapa yang boleh ingat, tak boleh letaklah benda ni. Tapi siapa-siapa yang susah nak ingat, letaklah sudut dia 360 per 360.
Nanti kita cut off juga, habislah juga. Okay. So dekat sini akan jadi 2 pi J 30 pi. So nak cari jejari, kita kena alihkan 2 pi tu jadi per. Okay. Pindahkan jadi per. So dapatlah jejari dia. Dekat sini pi dengan pi boleh potong. 30 bahagi 2 dapatlah 15. Okay. Itu baru jejari. Soalan ni tanya diameter. Tak habis lagi ni. So baru masuk diameter. Diameter adalah 15 kali 2. 30 cm. Okey, boleh faham kat situ? Tanya kalau tak tahu boleh tulis dekat ruangan chatting tu apa yang tak faham. Okey, kalau faham saya nak teruskanlah. Soalan seterusnya nak cari nilai x, keluar dia adalah panjang lengkok. 22 ni panjang lengkok. So diberi panjang lengkok kita kena guna formula dia lah. So panjang lengkok adalah 2 pi j ataupun 2 pi r times angle over 360. Darab sudut per 360. So panjang lengkok diberitahu pada kita 22. 2 kali pi guna yang ni. Jejari 21. Sudut adalah x. Ni sudut. Per 360. Okay, so nanti kita tekan kalkulator yang ni. Tekan semua ni. Macam nak tekan tau. 2 kali 22 per 7 kali 21 per 360. Okay, sekali lagi 2 kali 22 per 7 kali 21 per 360. So tekan kalkulator kita akan dapat perpuluhan tapi kita tukar kepada pecahan. Kita akan dapat 11 per 30. Lepas tu letak x. Lepas tu yang ni kita alihkan. Alihkan 30 jadi darab. So 22 darab 30. Lepas tu kita per dengan 11. Ni cepat sikit lah. Tapi kalau siapa-siapa nak buat lambat-lambat, darab dulu. Lepas darab pun nak buat per pun boleh jugalah. Cuma cikgu nak buat cepat sikit kat sini. So tekan kalkulator kita akan dapat jawapan dia 60 darjah. Itu sudut dia. Okay, soalan D. Panjang lengkok meja. Dia bagi tahu panjang lengkok meja. Meja yang mana? Meja PQ. Dia ada dua ni. PQ ada dua. Yang ni merah ni. Dan juga yang kedua adalah hijau ni. So yang manakah meja? Meja adalah yang hijau tu. Sebab meja besar. Yang ni minor. Okay, yang kecil ni PQ ni minor. Yang ni meja. Jadi soalan tu bagi tahu panjang lengkok meja 55. So lengkok meja adalah hijau tu. So panjang lengkok adalah 2 pi j darab sudut per 360. Panjang lengkok dia 55. Kita kena tahulah yang mana 55 tu. Yang hijau tu. So 2 kali pi. Pi dia 27. Darab jejari dia. Jejari adalah 14. Sudut. Okey, sudut dia berapa? Sudut dia bukan theta ni tau. Bukan yang ni. Sudut bukan yang ni. Sebab yang tu untuk minor punya. So major adalah yang ni. Ni sudut dia. Jadi yang ni berapa sudut dia ni? Yang ni adalah 360 tolak theta. Okay, so dekat sini kita letaklah yang tu. 360 tolak theta. Lepas tu per 360. Untuk yang ni, kita tekan kalkulator yang ni. Lepas tu biarkan 360 tolak theta tu. So, apa dapat? Kita akan dapat 11 per 45 360 tolak theta. Okay. Ini satu cara lah. Ataupun siapa-siapa nak buat macam ni, dia buat X dulu. Okay, siapa-siapa buat sini boleh juga. Dia buat X kat sini. So dekat sini X lah. Dia akan jadi X lah kat sini. X, kat sini X lah. Lepas tu bila dapat X, dia ambil 360 tolak dengan X tu. Pun boleh juga. Ataupun cikgu buat kat sini 360 tolak theta. Cikgu dah buat dah yang ni. Jadi cikgu kekalkan lah begitu. Okay, so nak cari theta macam mana? Kita pindahkan 45. Lepas tu pindahkan 11. Okay.
Harap-harap faham lah apa cikgu buat ni. Dekat bahagian ni. Sebab cikgu rasa lagi baik kalau kita buat X kat sini. Sekali lagi. Lagi baik kalau kita buat X. So kita buat X tu dia tak lenyap sangat. Dia akan jadi X kat sini. Dia akan jadi X kat sini. So kita nak cari X lah. Lepas cari X, baru cari theta. Okay, tapi cikgu dah terbuat tadi ni kat sini. 360, cikgu nak tunjuklah cara ni 360 ni. Walaupun susah. Sebab cikgu nak awak tengok juga. 360 tolak theta. So dekat sini 360 tolak theta lah. Okay, yang ni dia akan jadi 55 kali 45 per 11. 360 tolak theta. So kira yang tu dulu kita akan dapat 225 360 tolak theta. Lepas tu kita crosskan theta ke depan jadi positif. 225 ke belakang jadi negatif. Okay, lepas tu tolakkan. Kita akan dapat jawapan dia 135 darjah. Okay, boleh ke sini? Untuk soalan D ni. Cikgu tersilap guna 360 tolak theta. Kalau kita letak X, itu lagi mudah lah sebenarnya. Dia bukan lagi mudah, dia lagi nampak simple. Tapi panjang sikit lah. Kalau kita pakai 360 tolak theta ni, dia pendek, dapat terus theta tu. Kalau kita letak X, dapat X dulu. Lepas tu baru dapat theta, lambat sikit. Habis pukul 10.30. Plus minus 10 minit lah. Okay, habis 10.30. Okay, boleh kat situ? Okay, kita bergerak soalan E. Diberi bahawa perimeter sebuah sektor di bawah, bagi sektor di bawah ialah 83 cm, kirakan jejari bagi sektor ini. Okey, soalan ini keluar dia adalah perimeter. So kita kena guna formula perimeter lah. Kalau soalan sebelum-sebelum ni, keluar dia adalah panjang lengkuk. Soalan atas ni, soalan C tadi, panjang lengkuk keluar dia sebab dia bagi panjang lengkuk. Okay, untuk soalan kita ni, keluar dia perimeter. So kena tulis formula dulu. So formula perimeter adalah yang ni, nombor 1 ni, tambah dengan yang ni dengan yang ni. Nombor 2, nombor 3. So 1 tambah 2 tambah 3. Okay. So perimeter dia bagi tahu dah 83. Perimeter 83. Nombor 1 tu panjang lengkuk. Okay. Nombor 1 ni panjang lengkuk. So formula dia adalah 2 pi J darab sudut per 360. Okay. Lepas tu tambah dengan nombor 2. Nombor 2 ni adalah jejari. Nombor 3 pun jejari sebenarnya. Yang ni panjang lengkuk, yang ni jari-jari. Jadi nombor 2 adalah jejari, nombor 3 pun jejari juga. Okey. Dia punya kita punya rangka kerja kita macam ni. Lepas tu baru masukkan data dia. So 83 sama dengan 2 kali 22/7. Sebab pi tu kat sini. Darab jejari. Okey, jejari bagi rajah kita ni tahu tak jari berapa? Tak tahu, kita biarkan J. Okey. Darab dengan sudut. Berapakah sudut dia? Adakah 135? Bukan sebab nombor 1 ni begini. Sudut tu mesti macam tu juga. So kat sini lah dekat pusat. So sudut dia adalah theta tu adalah 360 tolak 135 225. Itu theta dia. Jadi kita masukkan dekat kita punya sini. 225 per 360. Tambah J tambah J. Okey, yang ni tekan kalkulator. Semua ni tekan ini dan biarkan J saja. So nanti dia akan jawab apa tau? Kita akan dapat 55 per 14 J. Lepas tu tambah J tambah J. Sekarang ni boleh tambah tak ketiga-tiga ni? Boleh tambah tak? Boleh Sebab apa boleh tambah? Sebab ketiga-tiga J. So bila semua J kita boleh tambah lah. Dan depan J ni yang tak ada apa-apa dua-dua ni, apa ada ke depan dia? Ada 1 kan? Ni ada 1, dia ada 1. Jadi maksudnya 55 per 14 tambah 1 tambah 1. Dia akan dapat 83 per 14. Okay, tekan kalkulator je 55 per 14 tambah 1 tambah 1. Kita akan dapat 83 per 14 J. Boleh? Kita lihat sini J dengan J.
55 per 14 tambah 1 tambah 1 dapatlah yang tu. So sekarang ni nak cari J lah. So J adalah 83 darab 14 per 83. Dia akan dapat 14. Itulah jejari dia. Dan soalan tu minta apa tu? Kirakan jejari. Yang tu dapat lah. Okay, ada nak tanya apa-apa? Aina Sofia, tahu faham ke tak faham? Salah eja tu. Apa maksud awak? Yang tambah jejari tu. Okey, dia macam ni. Tambah jejari tu macam ni. Kita dah buat dah kita punya perimeter, kita tahu dah. Yang ni, tambah ketiga-tiga tu. Perimeter kita dah tahu dah 83, kita masukkan. Nombor 1 tu panjang lengkuk, masukkan formula dia. Nombor 2 dan nombor 3 adalah jejari. So, jejari dengan jejari. Okay, lepas tu apa kita buat? Kita masukkan data-data dia. So, 83, yang ni masukkan data-data dia. Okay, lepas tu kita tekan kereta yang cikgu highlightkan dengan hijau tu, dapat 55 per 14 dan ada J kat situ. Okay, lepas tu sekarang ni, ketiga-tiga ni adalah J. So, bila ketiga-tiga J, kita boleh tambah lah semua sekali. Macam X lah kan? Kalau X, contohnya 2X tambah 5X tambah 3X. Boleh tambah tak ketiga-tiga tu? Boleh tambah. Jadi tambah lah. Sama je soalan kita ni, kita ada J, J, J. So, boleh tambah lah. So, macam nak tambah ni? Ni tambah ni sebenarnya 55 per 14 tambah 1 tambah 1 sebenarnya. Sebab dekat J ni ada 1, dekat J ni ada 1. Tekan kereta je semua ni. Awak tekan kereta, nanti awak akan dapat 83 per 14. 55 per 14 tambah 1 tambah 1. Tekan kalkulator. So, dapatlah 83 per 14. Tekan kereta. Jangan congak di situ. Tekan kereta. 55 per 14. Dia bukan 55. Dia 55 per 14. Lain. Kalau 55 tambah 1 tambah 1 memang tak jadi 83. 55 per 14. Tekan kereta. 55 per 14 tambah 1 tambah 1. Kenapa 55 tak ada? Sebab dah tambahkan semua kan? Tak adalah 55 tu. Cuba tekan kereta yang ni. Ni. Cuba highlightkan ni. Ni. Semua ni tekan kereta ni. Dapat tak 83 per 14? 55 per 14 tambah 1 tambah 1. Awak nak cikgu nak tunjuk yang ni juga. Cikgu tunjuklah. 55 per 14 tambah 1 tambah 1 itu bermaksud 55 per 14 tambah 14 per 14 tambah 14 per 14 jadi dah 83 per 14. Macam tu. Tapi kita tak payahlah buat macam tu kan. Kita tekan kereta je lah. Boleh? Just tekan calculator. Okay, lepas tu dapatlah 83 per 14. So, carilah J macam biasa. Okay, tapi kalau nak buat cara lambat kan ni lah. Okey je kalau nak buat ni, faham cara ni kan? Cuba aja pakai calculator terus. Macam saya cakap kat awak lah, kita dekat zaman KSSM ni, soalan dia tak macam dulu. Soalan dulu memang soalan yang tak susah sangat. Jadi bila tak susah sangat, mungkin zaman dulu cikgu tu dia naklah buat detail satu persatu. Tapi zaman sekarang ni KSSM dia soalan tough. Jadi kalau kita tak manfaatkan teknologi, memang soalan tu dia dah tahu dah kita ada calculator. Jadi kita tekanlah calculator semua sekali. Dan sebenarnya kalau kita nak mahir kita punya matematik ni, untuk awak sendiri tu boleh lah, tapi dalam kelas macam ni cikgu syorkan awak tekan calculator je. Tapi kalau nak mahirkan, seorang-seorang tu try lah, kenapa jadi 83/14 kan? Buat slow-slow. Zaman sekarang macam tu lah, zaman dia dah berubah zaman. Sebab tu ada setengah-setengah cikgu yang tak bagi guna calculator tu, macam cikgu rasa dia dah biasanya cikgu-cikgu yang tua lah kan. Zaman dulu dia ajar jangan guna calculator. Zaman sekarang dia buat macam tu juga. Tu yang jadi masalah tu. Dia kena bergerak dengan zaman lah. Okay, boleh faham kat sini? Tapi kebanyakan awak pula bila dah guna calculator, CPA pula tak hafal. Itu masalah juga kan. Mungkin ada benar cikgu tu dia tak bagi calculator, dia nak awak mahirkan CPA. Tapi kalau dah semua dah mahir, calculator sebagai kita punya pemudah je.
Jawapan dia 14, ya 14. Jawapan dia kat sini. Inilah jawapan akhir dia. Kan kita kat sini lah. Okey, ada nak tanya apa lagi? Dekat bahagian perimeter, bahagian panjang lengkuk. Sebab kita nak masuk bahagian D sekarang ni, iaitu luas bagi bulatan atau sektor. Nak masuk kawasan ni. So dalam bab ni, cikgu ulang sekali ada 3 benda penting yang awak kena tahu. Dan kita dah belajar 2 benda, dan yang ni nak belajar yang ketiga hari ni, iaitu luas bagi bulatan ataupun sektor. Dalam bab ni ada 3 benda, nanti tak apalah dekat bila kita nak habiskan bab ni pun cikgu akan ulang lagi sekali benda tu. Cikgu akan stresskan apa dalam bab ni awak kena tahu. Dan nanti bila jumpa soalan exam, yang mana satu nak pakai. Dia ada 3. So panjang lengkuk dah belajar. Panjang garis dan bulatan pun dah belajar juga, tapi kat sini kita jarang jumpa soalan dia sebab kita dah fokus dekat panjang lengkuk. Okay, nanti kita akan belajar pasal luas bulatan. Okay, nanti bila dah habis luas bulatan ni dekat sini, jap saya tunjuk dekat sini nampak rangkuman ni. Dekat rangkuman ni cikgu akan ulang balik apa yang awak patut tahu. So kalau boleh jawab ketiga-tiga soalan ni, kira settle lah bab ni. Sebab dalam bab ni dia nak tahu 3 benda ni saja. Nampak tak? Panjang garis CE. CE dia suruh cari. Panjang garis dan bulatan lah tu. Lepas tu perimeter, kita baru belajar hari ni. Lepas tu luas yang kita nak belajar sekarang ni. So 3 benda ni lah yang paling penting. Bila faham ketiga-tiga ni, soalan nanti soalan exam. Ni soalan exam lah nanti. Soalan bahagian E ni. So soalan semua bahagian E ni, dia akan tanya salah satu daripada 3 tu lah. Awak kena pandai pakai. Benda satu nak pakai. Bila jumpa soalan, nak cari nak guna formula mana. So nanti kita akan belajar lah semua ni. Okay, so sekarang ni kita nak fokus dekat bahagian luas bulatan dulu. Okay, tapi nak buat luas bulatan, kita kena ingat dulu luas sebelum-sebelum ni. Kita dah belajar dekat form 1 benda ni. Okay, soalan pertama, luas segi 4. Apa formula dia? Luas segi 4 adalah panjang darab lebar. So, maksudnya 10 kali 8, 80 cm persegi. Unit dia ada kuasa 2. Kalau luas ada kuasa 2 cm tu. Kalau perimeter di cm saja. Kalau isi padu kuasa 3. Nanti lepas bab ni kita akan belajar pasal isi padu. Lepas bab bulatan, bab isi padu pula. Okey, nombor soalan B. Apakah formula bagi luas segitiga? Luas segitiga formula dia adalah 1/2 darab tapak darab tinggi. Dalam bahasa Inggeris 1/2 times base times height. 1/2 times base times height. So berapakah base dia untuk soalan kita ni? Yang ni base. Yang ni height. Tapak dan tinggi. So tapak dia 8, tinggi dia 12. So tekan keliter kita dapat 48 cm persegi. Okey. Bila kita belajar bab macam ni, apa yang cikgu tengah jawab ni, sebenarnya cikgu dah ulang balik untuk awak bab form 1 dulu. Ni dapat 2 in 1 lah. Bab bulatan pun kita faham, bab perimeter dan luas pun kita boleh faham sekali. Sebab cikgu ulang balik. Okey, soalan C, sama juga. Ini adalah segitiga juga. So sama formula macam tadi. 1/2 darab tapak darab tinggi. Ini formula yang sama buat segitiga juga. Okey, berapakah tapak dia sekarang ni? Tapak dia adalah 24. 1/2 1/2 darab 24 darab tinggi dia. Okey, tinggi yang mana? Tinggi bukan 13 sebab tinggi mesti tegak. Tinggi yang ni. Ni tinggi. Jadi kita kena kira tinggi tu guna teorem Pythagoras. So macam nak buat ni? Yang ni 13, yang ni adalah 12. So tinggi kena kira. So tinggi adalah 13 kuasa 2 tolak 12 kuasa 2 punca kuasa 2. So dapatlah 5. So tinggi dia 5 lah. Tinggi dia 5. Jadi masukkan data dia ataupun dekat sini tinggi dia 5. So tekan kereta kita akan dapat 60 cm persegi. Okey, yang D pula. Apakah D ni? D ni trapezium. Nak cari trapezium ada formula dia. Segi 4 ada formula. Segi 3 ada formula. Trapezium pun ada formula. So apakah formula bagi luas trapezium? Formula dia adalah 1/2 darab A tambah B darab tinggi. Untuk siapa-siapa yang tak tahu sebelum ni dah dia kita ulang sekali, kita ulang kali kedua. Dua kecil kena tulis ke? Ya, kena tulis. Tapi sebenarnya dalam matematik kalau nak ikut-ikutkan dua kecil itu okey, dalam matematik kalau tak tulis unit tak apa sebenarnya. Contoh kat sini kan, kalau tak nak tulis unit ni, awak tulis 80 je, awak tak nak tulis benda ni. Sebenarnya kalau ikut sekadar yang cikgu tahu tak apa, tak ada masalah.
Sebab dalam matematik dia nak suruh kita kira saja, dia tak pentingkan sangat unit tu. Sampai SPM sebenarnya. Dekat SPM pun sama juga. Kalau tak tulis tak apa, tak ada masalah. Tapi cikgu suruhkan awak tulis lah. Kita nak belajar kan. Bila nak belajar, kita kena belajar betul-betul lah. Kalau belajar, kita tulis. Tapi kalau dalam exam, yang setakat cikgu tahu, tak tulis unit, tak ada masalah. So, kalau tulis 80 saja pun tak apa. Tak nak tulis CM prosedur, tak apa. Sama juga perimeter ni. Kalau tak nak, macam ni kan, nampak ni. Cikgu tak tulis pun CM ni kat sini. Patutnya jari ni 14 cm lah kan. Cikgu tak tulis. Dalam exam tak ada masalah. Tapi kita nak belajar, kita tulis lah. Okay, so yang seterusnya. 1/2 darab A tambah B darab tinggi. Okay, apakah A dan B ni? A dan B adalah dua garis selari. Dua garis selari. Jadi kita masukkan data dia. 1/2 darab dengan A tambah B. Mana yang selari? Yang selari adakah 5 dengan 13 ni? 5, 13 tak selari. Yang selari adalah 7 dan bawah ni. So 7 tu dah tahu. Yang bawah tu kena kira. So nak kira macam mana yang bawah tu? Kita kena buat teorem Pythagoras lah. Potong kat sini. Potong kat sini. Yang ni 5. So yang ni pun 5 lah. Okay, ini 13. Yang ni 5. Kita buat teorem Pythagoras, kita akan dapat 12 kat sini. Okay, yang ni 7. Bawah ni pun 7 juga. Jadi total bawah ni adalah 19. Total bawah ni 7 tambah 12 adalah 19. Jadi A tambah B adalah 7 tambah 19. Itulah A dan B. A dia 7. B dia 19. Ataupun mana-mana lah. Salah satu lah. Jadi dekat situ dia akan jadi 7 tambah 19. Darab tinggi. Berapa tinggi bagi trapezium kita tu? Okay. Tinggi dia 13 ke 5? Okay, mana satu tinggi dia? 5 ke 13? Jawapan dia adalah 5. Sebab tinggi mesti tegak. Ingat tinggi mesti ada 90 darjah ni. Sebab tu kat sini, tinggi, cikgu tak guna 13 ni. Nampak tak? 13 ni, ini bukan tinggi. Ini bukan. Tinggi mesti ada 90 darjah ni kat bawah ni. Nampak tak? Ni 90 darjah. Tinggi mesti ada 90 darjah. Jadi 13 bukan tinggi, 5 adalah tinggi dia. Di dalam kes kita ni, tinggi adalah 5 ni. Tekan calculator. So, ni tambah ni dapat 26. So, dapatlah 65 cm persegi. (12 ke 13? Soalan mana ni? Soalan mana ni? Cikgu tak nampak soalan awak. Amir tanya 12 ke 13. So, kat mana tu? Yang segitiga tu. Segitiga mana? Yang segitiga, soalan C ke soalan D? Bagi tahu soalan dia. Amir Dennis, yang awak tanya tu, soalan mana? Soalan C ke soalan D? Soalan D, okey, soalan D. Apa masalahnya soalan D? Cikgu buat segitiga kat sini tadi. Yang ni 13, yang ni 5, so yang ni akan jadi 12 lah. Lepas tu yang ni 7. So total dia 19. Itulah dia punya B dia tu. A dia yang ni. Lepas tu tinggi dia adalah 5 ni. Ni tinggi dia. Ni tinggi. So dapatlah 65. Boleh faham Okay, kalau tak faham boleh tanya saya lagi nanti. Cikgu teruskan soalan E. Okay, soalan E pun sama juga. Ni adalah trapezium juga. So formula dia luas adalah 1/2 darab A tambah B darab tinggi. So apakah A dan B dia? A dan B adalah selari. So yang ni lah. Ini A dan B. 7 tambah 16. Okay, tinggi yang mana tinggi? Tinggi ni jangan cakap 16 ataupun 7 ni. Sebab ni AB, so takkanlah itu tinggi juga. Manakah tinggi dia? Tinggi lah yang ni. Ni tinggi. Yang ni AB, yang ni tinggi. Kenapa tinggi macam tu? Sebab dia dibaringkan. Macam kita lah, kita berdiri, tinggi kita berdiri lah kan. Bila kita baring, takkan jadi pendek pula kita punya tinggi. Ukur cara baring kan. Ni pun dibaringkan. Jadi berapakah panjang tinggi ni ataupun tinggi ni berapa? Sekali lagi buat teorem Pythagoras kat sini. Ini 15, ni teorem Pythagoras dia. Okay, yang ni 7,
Yang ni pun 7. So 16 tolak 7 dapat ada 9 kat sini. Okey, ni 7. Yang ni pun 7. 16 tolak 7 dapat 9. Jadi kita nak buat teorem bertegas kat sini. 15 tolak 9. Awak buatlah sendiri, awak akan dapat 12 kat sini. So ini dah 12. Jadi itulah tinggi dia 12. So tekan keliter, kita akan dapat dia punya luas dia. So, jawapan ni 138 cm padu. Okay, itu formula ataupun bentuk tiga bentuk dah kita. Cikgu dah ajar awak ada berapa formula tu kat situ. Segi 4, segi 3 dan juga trapezium. Ni formula trapezium. Okey, dan yang kelima soalan F, ni formula baru. Tahu tak nak cari luas bagi segi 4 selari ni? Apakah formula dia? Ni ramai orang tak tahu ni sebenarnya. Formula dia adalah tapak darab tinggi. Base times height. Dia tak ada 1/2 yang ni. Dia tak ada 1/2. Ni formula dia. Jadi kita masukkan data dia. Tapak dia adalah 8, tinggi dia adalah 5. So jawapan dia 40 cm padu, cm persegi. Okay, ingat tinggi mesti tegak. Tinggi bila sebut tinggi saja, apa-apa tinggi pun dia mesti tegak. 90 darjah. Jadi tinggi untuk soalan kita ni adalah 5. Bukan 7 7 bukan tinggi. Jadi 8 kali 5 40. Okey, ada nak tanya apa-apa? So kenapa bentuk-bentuk ni, luas semua benda ni, dan kita nak belajar luas bulatan pula. Sebenarnya dalam hidup kita ada bentuk yang kita boleh kira, ada 5 lah sebenarnya. Okey, ada 5, iaitu segi 4, ini pertama. Okey, dalam hidup kita boleh kira benda ni. 1, segi 4 punya formula luas, segi 3 trapezium, segi 4 selari ataupun rhombus boleh juga, sama je. Dan yang keempat adalah bulatan. Semua ada. Yang kelima adalah bulatan. Ini dah 4 dah kan? 1, 2, 3, 4. Dan yang kelima kita akan belajar macam mana nak cari luas bulatan. So ada 5 formula luas yang awak kena tahu. Okay. So yang berikutnya, nak kira luas bagi setiap kawasan blorik ni. Okay, cikgu dah cakap dekat awak tadi, luas ada 5 benda. 4 kita dah belajar dekat form 1. Segi 3, segi 4, trapezium, segi 4 selari. So 4 dah belajar dah. Ini yang bentuk yang kelima, iaitu tentang bulatan. So nak cari luas bulatan, ini formula dia, ambil formula dia. So luas bulatan tak kira lah bulatan ke, sektor ke. Formula dia adalah pi j kuasa 2 darab sudut per 360. Ini formula luas. Sebelum ni kita baca panjang lingkup, 2 pi j. Sekarang ni luas pula, pi j kuasa 2. Dalam English, pi r square times angle over 360. Itu DLP lah. So sekarang kita nak kira lah dia punya luas bagi setiap kawasan ni. Dan oleh kerana soalan kita yang nombor 1 ni, semua sekali bentuk bulatan, kita nak guna formula tu lah, pi j kuasa 2 tu lah. Masukkan data dia. So luas adalah pi j kuasa 2 darab sudut per 360. Masukkan data dia. Pi dia macam biasa lah. 22/7. Jari pun macam biasa lah. 7 kuasa 2. Ada kuasa 2 lah kali ni. Sudut dia 60 per 360. Tekan kalkulator, dapatlah luas dia. Jawapan dia dapatlah 25.67 cm persegi. Okay. Dan begitulah BCD pun. Sama lah. Cuba tunjuk laju-laju sikit. Siapa yang tak faham boleh bagi tahu. Kat sini dapat 346.5 cm persegi. Okay, tunjuk jawapan dulu untuk soalan ABCD ni. Yang tak tahu boleh tanya kemudian.
Okey, tekan kereta je sebenarnya. Okey, itu jawapan C. Dan soalan D. Okey, soalan D ni bulatan penuh. Bila bulatan penuh ada option. Nak buat theta pun, nak buat sudut per 360 pun boleh. Tak nak buat pun tak apa, suka hati. Macam panjang lengkok dengan lilitan lah. Lilitan komplit, bulatan penuh. So tak nak tak sudut pun tak apa. Tapi kalau nak tak sudut pun boleh juga. Sudut dia 360. Jadi pun kalau nak tak sudut pun tak apa, tak nak tak pun tak apa. Cikgu tak nak tak. Cikgu tak nak kali ni. Cikgu nak biarkan macam ni saja. So pi pun tak payah tukar. Sebab dia cakap nyatakan dalam sebutan pi. Bila cakap sebutan pi tak payah tukar. Ingat tu. Okay, nyatakan jawapan dalam sebutan pi jangan usik. Okay, kalau soalan tu cakap nyatakan dalam sebutan pi, sepatutnya lagi senang. Awak kena fikir tu. Dalam kepala awak kena setting. Bila cakap je sebutan pi, soalan tu lagi senang daripada soalan lain-lain. Sebab soalan lain-lain nak letak nilai dia, nak kena kira. Yang ni pi tak payah kira. Okay, masukkan jari saja. Okay, 10 ni bukan jari. 10 ni adalah diameter. Macam mana cikgu tahu 10 ni diameter? Sebab cikgu yang buat soalan ni kan. Dia cikgu buat soalan ni, cikgu cakap adalah 10 ni diameter. Tapi kalau bukan diameter, kalau jari pun itu susah sikit nak tahu kan soalan macam ni. Sebab kita tak tahu dia punya 10 ni yang mana, jari ke diameter. Tetapi oleh cikgu yang buat soalan ni, 10 ni diameter. Jadi jari adalah 55. So 5 kuasa 2. 25 pi centimeter persegi. Okay, itu jawapan bagi soalan pertama ni. Yang tak faham boleh tanya, cikgu nak tunjukkan yang lain-lain. Kalau tak faham lah. Kalau dah faham lah, cikgu nak pergi yang lain. Okey, boleh? Okay, kalau boleh kita pergi soalan seterusnya. Nombor 2. Okay, dia minta soalan nombor 2. Kirakan luas bagi seluruh rajah. Okay, luas kita ada 2 bentuk. Bentuk pertama, bentuk kedua. So, carilah kedua-dua bentuk dan kita tambahlah kedua-dua tu. So, bentuk pertama bentuk apa tu? Bentuk segi empat. Luas segi empat, panjang darat lebar. 31 kali 21. So, tekan kalkulator, dapatlah luas dia 651. Bentuk kedua pula adalah bulatan. Formula dia adalah pi j kuasa 2 darab sudut per 360. Tengok pada soalan tu lah. Tengok pada bentuk dia lah. Segi empat, guna formula segi empat. Bulatan, kita masukkan formula bulatan. So, pi dia bagi tahu kat sini. Jejari berapa jejari? Jejari adalah 21 kan? Sebab sama dengan ni. Ini jejari. So, 21 kuasa 2. Sudut adalah 60 per 360. So, tekan kalkulator. Dapatlah dekat situ. 2, 3, 1. Dan kita boleh carilah dia punya luas seluruh rajah. Okay, oleh itu. Luas seluruh rajah adalah 1+2, 651, 231. Jawapan dia 882 cm persegi. Okey. Kalau tak ada nak tanya, cikgu teruskan. Cikgu teruskan je. Cikgu buat laju-laju sikit. Sebab kalau budak-budak pandai ni, dia bosan sikit apa yang cikgu tengah ajar ni. Lambat cikgu bergerak, dia kata kan. Dah faham dah, tapi lambat juga. Yang pandai lah. Yang tak pandai, dia mungkin suka lah. Jadi cikgu buat dua-dua. So yang pandai cikgu buat laju sikit. Yang tak pandai boleh bagi tahu kalau cikgu laju. Cikgu boleh slowkan. So soalan kita ada 2 juga kat sini. Nombor 1, nombor 2. Nak tambahkan kedua-dua tu. So nombor 1 adalah sektor kan. So nak cari luas sektor. Pi j kuasa 2. So nak kena besar sikit, kalau kecil dia susah nak tulis. Pi j kuasa 2 darab sudut per 360. So pi adalah 22/7. Soalan tu bagi tahu 22/7. Jejari berapa? Jejari kena kira lah kat sini. Dia bagi tahu tak jejari dia? Oh, dia bagi tahu diameter. Dia cakap dekat sini diameter ialah 70.
So, kalau limiter 70, jari adalah 70 bahagi 2, 35. So, ini 35 lah kat sini. Itu jari dia. Daripada sini ke sini, jari 35 lah. Jadi, 35 kuasa 2. Sudut dia di sini. Sudut dia adalah 240. Kita tekan kereta, kita dapatlah luas sektor pertama tu. Dapatlah kat situ 2000 memang betul. 2566.67. Betul lah tu. Sebab jari tu 35 lebih. So, betul lah. 2566.67. Okay, lepas tu nak cari bentuk kedua pula. Bentuk kedua adalah segitiga. Segitiga, formula dia 1/2 darab tapak darab tinggi. 1/2 time base times height. Okay, berapakah tapak dan tinggi dia? Okay, cikgu keluarkan segitiga tu. Segitiga tu yang ni. Segitiga dia. Yang ni 35. Yang ni 56. Okay, berapakah tapak dan tinggi dia? So, tapak dia, okay, 1/2 dulu. Tapak dia adalah 56. Okay, tinggi tu 35 ke tinggi dia? Yang ni tapak. Okay, ini tapak. So, adakah 35 tu tinggi dia? Tidak, sebab tinggi mesti 90 darjah. Ingat, tinggi dia mesti 90 darjah. Dia mesti tegak. Tegak 90 darjah. So, 35 tu bukanlah. Sebab 35 tu condong. Kan? Sengit. Slant kan? Jadi, kita kena cari tinggi dia. So, tinggi nak cari macam mana? Kita buat teorem tergeras kat sini. Okay, tu tinggi dia ni lah. Ni tinggi dia. Tinggi adalah yang ni. So, kita kena buat. Yang ni akan jadi 28. So, tinggi adalah 35 kuasa 2. Tolak 28 kuasa 2, punca kuasa 2. Itu tinggi dia. So, dapatlah 21. Itulah tinggi dia. So, dapat 588. Oleh itu, luas seluruh rajah tambahkan kedua-dua tu. 2566.67 tambah dengan 588. Jawapan dia 3154.67 cm persegi. Itulah luas bagi seluruh rajah. Ya, ada nak tanya, boleh type dekat chatting ataupun angkat tangan. Cikgu akan onkan awak punya mic. Senang kan bab ni kan? Macam ni je sebenarnya. Perimeter dan luas. Dia sambungan bab perimeter luas form 1. Okay, form 1 kita belajar pasal perimeter dan luas. Kita belajar pasal 4 bentuk tu. Segi 4, segi 3, trapezium dan juga segi 4 selari. Nanti bab sekarang ni kita tengah belajar bab bulatan. Yang kelima lah maksudnya, bentuk kelima. Jadi complete lah semua sekali 5 bentuk yang ada. Dalam hidup kita ni sampai bila-bila sampai universiti nanti awak akan belajar. Nak cari luas tu dia main 5 benda ni saja. Yang lain-lain tu nak cari luas heksagon tu sebenarnya contohnya heksagon lah, nak cari luas heksagon, nak cari luas pentagon. Kita kena potong-potong dia menjadi 5 bentuk yang ni lah. Sama ada segi 3, segi 4, trapezium, segi 4 selari ataupun bulatan. So semua ada 5 saja yang awak kena tahu. Dia bagi bentuk yang pelik-pelik, awak kena potong-potong-potongkan bentuk tu menjadi 5 bentuk tadi. Okay, ada nak tanya tak kat sini? Kalau tak ada nak tanya, cikgu nak pergi soalan CD. Sekejap, cikgu baca. Kalau boleh nak berhenti sampai nombor sampai sini. So, P11 kalau sempat lah. Tapi sekarang ni dah 10 suku dah. Macam tak sempat aja. Tak apa, kita habiskan yang sampai sini. Okey, soalan C. Rajah menunjukkan gabungan segitiga dan semi bulatan. Nyatakan jawapan dalam sebutan pi. Okay, ingat bila cakap nyata sebutan pi,
pi tu tak payah tukar jadi apa-apa. Jadi 27 ke, jadi 3.142 ke, tak payah. Biarkan pi tu sebagai pi saja. Okey, sekarang kita ada dua bentuk. Bentuk pertama, bentuk kedua. Nak tambahkan kedua bentuk tu. Okey, pertama bentuk dia adalah segitiga. Sebelah segitiga kita guna formula dia lah. Itu 1/2 darab tapak darab tinggi. So tapak dia adalah 8. Ini tapak dia. Tinggi dia adalah 6. So tekan kalkulator kita akan dapat 24 cm persegi. Itu untuk nombor 1. Untuk nombor 2. Okey, nombor 2 ni bentuk dia apa ni? Bentuk dia semi bulatan ataupun bulatan. So nak cari luas bulatan, pi j kuasa 2 darab sudut per 360. Okay, so pi dia tak payah tukar sebab dia cakap sebutan pi kan. So pi, biarkan pi. Jejari adalah berapa? Okay, manakah jejari dia? Jejari adalah ukuran daripada pusat ke bulatan. Okay, mana kita punya lengkok kita, bulatan kita, yang ni. Pusat dekat mana pusat? Mana pusat dia? Pusat dekat sini ya. Ni pusat dia. Ini pusat. Mana cikgu tahu kat situ pusat? Sebab dia bagi tahu kat sini semi bulatan ni, semi bulatan. Semi bulatan tu separuh bulatan. Maksudnya kalau kita nak lengkapkan kita punya bulatan ni, inilah dia punya pusat dia. Itu kalau kita lengkapkan lah. Tapi kalau tak perlu kita lengkapkan. Sebab dia bagi tahu dekat situ adalah semi bulatan. Kalau itu semi bulatan, pusat dekat situ lah, tengah-tengah tu lah. So apakah jejari? Jejari adalah ukuran daripada lengkok tu ke pusat dia. So ni lengkok ke pusat. Manakah dia punya ukuran dia? Yang ni lah ni. Macam nak cari panjang tu? Panjang tu sama dengan panjang ni, betul tak? Sama dengan panjang ni. Panjang ni, sama panjang ni, sama panjang ni. So kita kira lah panjang yang ni sajalah kat bawah ni. Nak cari panjang ni pula macam mana nak cari panjang ni? Kita buat teorem integras kat bawah tu. Ini, kita buat teorem integras yang merah ni dulu. Ini. So nanti dia akan jadi 6 kuasa 2 tambah 8 kuasa 2 punca kuasa 2. Dia akan dapat 10. 10 tu semua sekali kat sini. So dia punya jejari dia adalah 10 bahagi 2 lah. Jejari adalah separuh tu. Jadi jejari dia adalah kat sini sebenarnya 5. Ini dah jejari dia. Jejari 5. Jadi masukkan dekat sini. Jejari tu 5 kuasa 2. Okay, sudut dia berapa? Sudut, kalau cikgu punya style, cikgu sentiasa pakai sudut. Tapi ada setengah-setengah cikgu, kalau semi bulatan, dia buat apa kat sini? Dia buat darab 1/2. Kalau sukuan bulatan, dia darab 1/4. Cikgu tak suka macam tu. Cikgu letak sudut saja. Semua benda cikgu letak sudut. So termasuklah semi bulatan, berapakah sudut dia? Sudut dia sama macam benda ni. Sama macam lengkok ni. Kalau lengkok dia begini, sudut pun begitu juga. Tapi sudut tu dekat pusat. Pusat dekat sini. Sudut tu yang ni. Ini adalah sudut. Jadi berapakah ni kat sini? 180 darjah. Itu sudut dia. Okay, sudut tu sama saiz dengan lengkok. Cuma dia duduknya dekat pusat. So sudut dia 180 per 360. So tekan kalkulator kita akan dapat kat situ 12.5 pi. Tekan kalkulator lah. 5 kuasa 2 darab 180 per 360 akan dapat 12.5 pi. Jadi sekarang ni nak cari luas keseluruhan rajah boleh lah. Itu luas semua rajah adalah 24 tambah dengan 12.5 pi. Boleh tambah tak 24 dengan 12.5 pi tu? Tak boleh tambah sebab 24 ni kena ada pi dulu baru boleh tambah. Macam 24 tambah dengan 12x lah. Tambah 12x. Boleh tambah tak 24 tambah 12x? Tak boleh tambah. Sama juga 12 pi, 24 tambah dengan 12.5 pi. Pi itu macam x lah. Tak boleh tambah. Macam ni lah jawapan akhir dia. 24 tambah 12.5 pi. Tapi kalau nak buat macam ni pun boleh juga. Ini cm kuasa 2. Kalau nak buat lah. Ataupun tak payah buat, tak apalah. Macam tu. So, itu soalan C. Okay, soalan D ni kalau ikut time kita 10.20 sekarang ni. Saya rasa soalan D soalan terakhir lah. Kalau kita nak tambah soalan lagi kat sini, takut nanti panjang masa sikit. Tapi tak apalah, nanti kita habis soalan D dulu baru cikgu tanya. Kalau semua boleh tambah masa, kita tambah sikit. Kalau tak boleh, kita stop lah. Okay, soalan D last kali. Kita ada berapa bentuk tu? Kita ada 3. 1, 2, 3. Kita tambahlah ketiga-tiga tu. Okay, yang pertama adalah segitiga. So, segitiga formula dia 1/2 darab tapak darab tinggi. Okay, masukkan tapak dia. Berapakah tapak dia tu? Kita baca soalan dulu. Dia tulis apa ni? Gambar rajah menunjukkan gabungan sukuan bulatan. Okay, apa maksud sukuan bulatan? Sukuan bulatan maksudnya 90 darjah.
ataupun 1/4. Ada setengah-setengah cikgu pakai 1/4. Tapi cikgu suka guna 90 darjah. Sini 90 darjah tu kat sini. Itu maksud sukuan. Sukuan sini 90 darjah. Okey. Lagi diberi bahawa AE 13, AE 13, OA 12, 12. E titik tengah bagi OF. Ni tengah-tengah. Maksudnya ini sama panjang dengan ni lah. AB CD nisbah dia 4/3. Ini tu kita tengok kemudian yang nisbah tu. Ini. Jarak tegak C ke AOB adalah 8. Okay, jarak tegak C ke AOB maksudnya apa ni? Jarak tegak C, CD ke sini, ini CD ke AOB. AOB yang ni. Jarak tegak dia adalah 8. Gitu. Okay, jadi kita jawab soalan kita ni dulu. So 1/2 darab tapak darab tinggi untuk segitiga nombor 1 tu. So tapak dia adalah 12. Tinggi dia bukan 13 tinggi dia kena kira. So macam nak cari tinggi dia, kita guna trapezium ni. Segitiga ni. So nak cari tinggi dia adalah 13 kuasa 2 tolak 12 kuasa 2 punca kuasa 2. Kita akan dapat 5. So 5 lah tinggi dia. So tekan kereta kita akan dapat 30 cm persegi. Okay, itu nombor 1 dah settle dah. Nombor 2. Nombor 2 adalah sektor kan, bulatan ataupun sektor. Jadi formula dia pi j kuasa 2 darab sudut per 360. Dimasukkan formula dia. Okey, pi dia bagi tahu yang ni nilai dia. 3.142. Okey, berapakah jejari dia? Jejari dia adalah 5 tambah 5. 10 ini jejari dia. Ini jejari dia. 10. Jadi 10 kuasa 2. Okey, sudut berapa sudut? Sudut dia 90 per 360. Cikgu sentiasa pakai sudut. Ada setengah cikgu lain dia pakai 1/4 dekat situ. Pun tak salah jugalah. Jawapan dia akan dapat 78.55. Itu nombor 2. Nombor 3. Apakah bentuk nombor 3 ni? Yang bawah ni. Bentuk apa ni? Ini adalah trapezium. So, guna formula trapezium lah. Luas 1/2 darab dengan A tambah B darab dengan tinggi. So, berapakah A dan B dia? A dan B tu dia bagi tahu dalam bentuk nisbah ABCD. Nampak tak kat sini? ABCD 4/3. AB ni 4, CD ni 3. Tapi 4/3 tu bukan 4 cm, 3 cm kan? 4/3 tu dia dah permudahkan dah. Nisbah dia. Yang kita kira tadi, panjang AO ni dia bagi tahu tadi berapa ni? OA, ini 12. Lepas tu OB kita tahu dah panjang dia 10. Kita tambah dah tadi. So 12 tambah 10 dia akan jadi 22. So yang 4 ni sebenarnya dia adalah 22. 4 ni sebenarnya dia adalah 22. So kalau 4 sebenarnya 22, 3 ni sebenarnya berapa? Ini tak nampak ni. 4 sebenarnya 22, 3 sebenarnya berapa? So kita boleh buat cara nisbah. Kita belajar nisbah macam ni. 4/3 sama dengan 22/x. Okay, kat sini Yang ni 4, sekali lagi Yang ni 4, ini 3, yang ni 4/3, yang ni sama dengan 22x. Sama dengan ni. 4/3 sama dengan 22/x. So kira x lah. Kita buat cross kat sini, dia akan jadi 4x sama dengan 66. X sama dengan 66 bagi 4. Kita akan dapat 16.5. Jadi menunjukkan yang bawah ni adalah 16.5. Yang ni 22. Dan tinggi tegak dia bagi tahu dekat soalan kita, dia cakap tinggi tegak CD ke AOB adalah 8. Yang ni tinggi tegak ni 8. Ini soalan dia bagi tahu tadi. Yang atas ni 8 ni adalah yang ni. Jadi sekarang ni kita boleh kira luas trapezium kita tu. 1/2 darab A tambah B darab tinggi. So A tambah B adalah dua benda yang selari. A dan B dua benda yang selari. Siapa yang selari? Selari adalah 22 dengan 16.5 tu. Lepas tu tinggi. Tinggi adalah mesti tegak. So tinggi dia 8 lah. Ini tinggi sebenarnya ni. A dan B adalah 22 tambah 16.5. So dekat sini tekan kereta, dapatlah dia punya jawapan dia. So dapatlah 154. Oleh itu, luas seluruh rajah adalah tambahkan ketiga-tiganya. 30, 78.55, 154.
So, jawapan dia 262.55 cm persegi. Okey, ada nak tanya apa-apa tak? Boleh type dekat ruangan chatting ataupun boleh angkat tangan ke whatever lah. Kalau nak angkat tangan, cikgu buka awak punya mic. Kalau nak chat, cakap cikgu tolong buka mic pun cikgu buka juga. Kalau boleh tulis, boleh chat saja. Okey, kita dah 10.26. Cikgu tak bercadang lah nak pergi bawah ni lagi. Sebab kalau pergi ni takut panjang pula nantinya jadi. Tapi kalau dapat sampai sini, jangan cantik lah. Tapi tak apa, next class memang habis lah. Sebab kita memang cikgu target ada satu kelas lagi, baru kita habis bab ni. Sebenarnya cikgu ajar lambat sikit. Sebab kalau ikut-ikutkan satu topik punyalah panjang, kita perlukan masa panjang kan. Sebab cikgu nak bagi awak faham betul-betul, baru kita bergerak-bergerak. Tak nak ajar laju-laju, tapi dapatlah satu kelas tu dapat satu chapter. Tapi nanti tak faham kan. Biar kita slow-slow tak apa. Cuma masalahnya ada cost lah kan. Bila slow-slow cost tinggi sikit lah. Sebab satu kelas nak kena bayar kan. Okay, boleh kasih tahu. Ada nak tanya? Kita ada masa lagi ni. Untuk siapa-siapa yang tak faham, boleh tanya. Dan siapa-siapa yang dah faham, kalau ada kelas lain, cikgu rasa dah boleh bergerak lah. Sebab tak ada apalah cikgu nak ajar dah. Melainkan nak jawab soalan saja. Siapa-siapa yang nak jawab soalan, yang nak tanya, boleh tanya. Cikgu ulang balik. Yang mana-mana yang tak faham tu. Semua boleh faham Okey, hari ni kita punya sesi kedua bersambung. Hari tu cikgu dah start PKP pertama tadi. Sebelum ni PKP pertama cikgu dah buat. Lepas tu cikgu rehat 2 hari. Yang ni PKP kedua lah. Ini kelas kedua. Boleh tak cikgu nak minta gambar awak? Ni untuk PKP kedua lah. So, minta gambar Jadi macam biasa, action sikit tengah belajar dekat kita punya ni. Minta kakak ke abang ke parent ke, tolong ambil gambar dan post dalam kita punya grup WhatsApp cikgu nak untuk PKP kedua lah. PKP, Perintah Kawalan Pergerakan. Okay, so siapa nak tanya boleh tanya Yang lain-lain boleh beredar kalau dah faham. Yang tak faham boleh tanya. Cikgu ulang balik. Yang mana yang tak faham tu. Oh, petang ni tak boleh. Cikgu ada kelas lain pula petang ni dengan form lain. Ikut jadual tu, ikut jadual. Okay, sama-sama. Tak ada yang tanya ke yang lain-lain? Takkan semua faham? Dahsyat betul kalau semua faham. Takkan tak ada yang tak faham. Next class ikut jadual. Jadual rujuk dekat grup. Sama ada grup WhatsApp ataupun grup Telegram. Tak silap cikgu 2 hari lagi lah. Biasanya selang-selang hari. Hari ni ada, esok tak ada. Esok cikgu dengan form lain. Awak punya hari Ahad lah. Hari ni Jumaat kan. Esok Sabtu tak ada. Jumaat hari Ahad pula. So hari Ahad baru kita habiskan bab ni. Okay, siapa-siapa nak tanya boleh tanya Okay, yang nak tanya boleh tanya Tak ada ke nak tanya?